Ya. Alhamdulillah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan ayat kita secara ringkas. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid, mengambil faedah. Yang pertama, ayat yang pertama, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Jadi ayat ini Allah Ta'ala nyatakan kepada kita wazifatul Rasul. Ayat ini menyatakan tugas Rasul dan hikmah kenapa Rasul itu diutuskan. Kenapa Rasul itu diutuskan? Tugas dianya syahidan, saksi, dan mubasyiran, memberi khabar gembira, naziran, memberi amaran keras kepada orang yang menentang. Jelaslah kepada kita tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi kewajipan kepada para pendakwah mesti menjalankan serentak dua tugas, basyiran wa naziran. Para jemaah sekalian, wahai anak mukim ahli qaryah, kita kena salat, kita kena puasa, kita kena tutup aurat. Sekaligus naziran, jangan siapa dia buat maksiat, jangan siapa buat benda mungkar, jangan siapa duduk reka-reka benda bid'ah dalam agama, sebab ini mengundang kemurkaan amal. Ini ada setengah orang ni, dia berani suruh yang baik je, tapi tak berani larang benda mungkar, sebab larang benda mungkar naik atas kepala. Jadi kita kena pendakwah yang baik, komprehensif. Dia kena ada dua-dua hakikat dia, naziran, basyiran, nazira. Ada setengah orang yang kata, tak apalah ustaz, kita cakap yang baik-baik je lah, nanti yang buruk tu hilang sendiri. Tak boleh, orang tak faham. Sekarang ni anu duk perhati tengok masyarakat kita ni, kalau tak direct dia tak faham. Kita kena bercakap berterus terang, ini salah, ini betul, ini mungkar, ini khurafat, ini maksiat, baru dia boleh faham. Kalau tidak, tak faham mana. Bahaya cakap benda orang tak faham. Tapi terlalu direct sangat pun dia kata ustaz ni mengumpat orang pula. Kita bukan mengumpat orang, kita menyatakan yang benar yang salah. Ia ni batasan, menyatakan batasan, border. Sempadan ni iman, ini kufur, ini sunnah, ini bid'ah, ini baik, ini maksiat. Jangan pula kata bila kita nyatakan tugas, dia tuduh kita pula, oh yo, dia ni suka mengkafirkan orang, suka membid'ahkan orang, suka. Mana ada suka? Siapa dia suka mengkafir? Siapa dia? Yang kita nak menyatakan batasan iman dan kufur, sunnah dengan bid'ah, itu kerja pendakwah. Kalau tak nyata, awak tak faham. Bila kita nyata kena atas kepala dia, tuduh, dia kata suka buat itu ni, fitnah kepada orang ni. Ustaz ni suka membid'ahkan orang, bukan suka bid'ah, awak tadi buat benda bid'ahnya. Bila kita nyatakan batasan, dia terkena, dia tuduh kita. Hati-hati tuan-tuan dengan orang penceramah yang suka mengatakan, menuduh orang lain, mengkafirkan orang, ataupun mensyirikkan orang, atau membid'ahkan orang. Tidak. Sebenarnya dia nak pertahankan amalan dia tu, takut masyarakat faham. Bila masyarakat dengar pendedahan ini, runtuhlah dia punya empire petaksub itu. Itu masalahnya. InsyaAllah kita teruskan pembongkaran basyiran wa naziran, ajak yang baik, larang yang mungkar, insyaAllah. Itu kerja pendakwah. Pendakwah tak boleh sebelah pihak. Wadah? Yang kedua, tulis yang kedua, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu. Al-ayah. Allah Ta'ala sebut supaya kamu beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Dan kamu kena menghormati, takzir, kena sokong, kena hormat, kena bertasbih pagi petang. Kata di ulama, zakarallahu fi hadhihi al-ayah al-haqqil mushtarak. Allah Ta'ala sebut di sini kewajipan yang berkembar di antara hak Allah dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita kena beriman kepada dua-dua. Amantu billahi wa rasulihi, aku beriman kepada Allah dengan Rasul. Kemudian al-mukhtassu bir rasul, yang khas kepada Rasulnya, mungkin lagi sokong dia.
Kamu kena hormat pada dia. Yang khas untuk Allah dia panggil al-mukhtassu billah, huwa at-tasbih. Nak tasbih, nak puji, nak puja, itu hak Allah. Nabi kita kena sokong, kita kena muliakan, kita boleh puji, tapi pujaan untuk Allah Azza wa Jalla. Kena fahamlah di antara hak Allah dengan hak Nabi, kena faham. Kalau tidak dia rempuh masuk Nabi, hak Allah jadi hak Nabi. Tidak boleh. Nabi itu hamba Allah, Rasulullah. Kenapa kita nak angkat dia lebih tinggi daripada darjat dia sampai naik ke darjat ketuhanan? Tidak mungkin. Isu yang ketiga, masih lagi dalam ayat yang sama, litu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Ulama tafsir kata anna haqqan nabi, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa aujabul huquqil bashariyah. Hak manusia yang terbesar yang kita kena jaga, hak Nabi. Apa hak Nabi? At-ta'zim, kita kena muliakan, wal ijlal, mengagungkan, wat tauqir, dan menghormati. Jangan langgarlah. Ini yang kita kata, ini bacaan daripada sunnah Nabi. Hak tak ayah sedap lagi. Payah nak tinggal hak ni. Dah sebati dengan masyarakat. Jangan mari kacau. Kita tidak kacau, kita kata ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia jadi pengacaunya? Bila kita ada hak sunnah menyalahi hak masyarakat, dituduh kita sebagai pengacau masyarakat. Subhanallah. Patut kita kata terima kasihlah, kerana ustaz telah membuka minda kami, telah mengajak kami untuk beramal dengan sunnah. Betul. Jadi hak yang paling besar sekali hak Nabi. Ada kitab yang ditulis Huququl Mustafa, hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal al-ghulu wal jafa. Orang ada yang melampau sangat puji, yang jafa ni terlalu kering sangat. Nabi manusia ya macam kita juga. Jadi dua-dua mana. Kita ahli sunnah tidak menghormati, memuliakan, mengikut SOP yang telah diajar oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Yang keempat, dengar ni pelik ni. Innal ladzina yubayi'unak, orang yang ikat setia dengan kamu. Kenapa ikat setia tu dia panggil mubaya'ah? Mubaya'ah mana orang yang ikat setia. Li'annahum ba'u anfusahum fiha minallahi bil jannah, kerana kita telah jual diri kita untuk Allah, bayar dia syurga. Bai'ah, ba'a yabi'u kan, bai'ah tu ambil daripada jual. Orang yang jual diri, bai'ah di mana kita telah jual diri kita kepada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, nyawa ini untuk mempertahankan agamamu, untuk membela sunnah nabimu, mati tak apa. Tapi yang kita tak naknya ada macam orang itu semangat lebih. Tak apa ustaz, ustaz berjuangkan sunnah, kami duduk belakang ustaz. Kita pun sedap lah ingat orang duduk belakang, berjalan kat kita, berlawan-berlawan, tengok kita seorang yang belakang sudah tidak ada. Jangan duduk main belakang-belakang. Kalau nak sokong, mari depan. Sokong belakang tak mau. Ni ada setengah orang, tak apa ustaz buat. Kami sokong di belakang. Tak boleh percaya. Kita berlawan bertempur dengan ahli bid'ah ni, tiba-tiba tengok-tengok kita seorang yang ada. Allahul musta'an. Baiklah para jemaah sekalian. Dalam ayat yang sama ni, innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Jadi inilah dia panggil bai'ah ini salah satu daripada al-gharadul asli min hadhihi surah. Maknanya surah ini, suratul Fath ini nak menonjolkan suatu keadaan yang begitu gawat, iaitulah Islam itu disekat di Mekah, tetapi para sahabat yang begitu setia. Bai'ah, tak mau lari, mau lawan, saya sanggup mati. Sebab apa? Sebab mereka tahu apa yang kita buat ini mendapat pembelaan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka kita mengatakan itu dia panggil bai'ah. Bai'ah. Tamatlah kita 5 perkara, 5 faedah yang dapat kita ambil daripada ayat yang kita baca pada saat ini, pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.